Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita masih lagi dalam tajuk pemberontak ataupun al-bughah. Baik, kita akan lihat ciri-ciri kesalahan memberontak. Pada pelajaran lepas, kita sudah tahu ada 3 ciri-ciri kesalahan memberontak. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, perbuatan menderhaka. Yang ketiga, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Dan hari ini kita akan teruskan pada huraian niat, perbuatan menderhaka dan penggunaan kekuatan dan kekerasan. Baik, kita lihat huraian bagi ciri-ciri yang pertama, iaitu niat. Niat melakukan pemberontakan dan tentangan terhadap pemerintah bertujuan untuk menggulingkan dan tidak mahu tunduk kepada pemerintah. Ia juga enggan melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab untuk mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan pemerintah. Baik, yang pertama adalah niat. Seorang pemberontak tu telah berniat ataupun ada hati untuk melakukan pemberontakan ataupun tentangan terhadap pemerintah tu. Atas tujuan dia nak menggulingkanlah pemerintah yang sedia ada tu. Tidak mahu ikut peraturan yang ditetapkan. Ada je yang dia nak memberontak. Sebab tu dipanggil pemberontak. Seterusnya kita akan lihat yang kedua. Baik, kita lihat perbuatan menderhaka. Menentang pemerintah atau berusaha menggulingkan, tidak mematuhi perintah atau undang-undang yang dikuatkuasakannya dan tidak melaksanakan kewajipan yang dianggap maksiat. Pemberontakan ini ditujukan kepada pemerintah Islam yang adil yang tidak sepatutnya ditentang atau digulingkan. Malahan, pemberontak terhadap pemerintah yang fasik pun diharamkan Islam walaupun dengan tujuan untuk menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya, jika pemerintah fasik pun kita ni diharamkan oleh Islam untuk memberontak, apatah lagi pemimpin kita yang Islam yang adil untuk kita memberontak. Maksudnya jika pemimpin tu sudah dipilih untuk menjadi pemimpin dan selagi mana ianya adil dan tak sepatutnya untuk ditentang, kita tidak boleh memberontak. Seterusnya, kita lihat penggunaan kekuatan dan kekerasan. Pemberontak mempunyai kekuatan pertahanan mereka sendiri serta mempunyai senjata dan tentera yang dapat melakukan tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman negara dan melakukan kekacauan dan huru-hara. Okey, ciri yang penggunaan kekuatan dan kekerasan ini adalah ciri yang jelas seseorang pemberontak tu ingin melakukan kekacauan, ingin membuat ketenteraman sesuatu negara tu tidak aman. Okay, jika dia mempunyai kekuatan dan pertahanan mereka sendiri. Ciri-ciri yang paling jelas yang menunjukkan dia itu adalah seorang pemberontak. Baik, kita lihat syarat memerangi pemberontak. Yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Untuk memerangi pemberontak ni, kita lihat syarat yang pertama, pemberontak ni ada tak pemimpin ataupun ada tak orang yang mengatur ataupun mentadbir, yang merancang strategi untuk penentangan dan pemberontakan. Jika ada, kita boleh ataupun sesuatu organisasi boleh memerangi pemberontak tersebut. Seterusnya kita lihat pemberontak menentang pemerintah secara terbuka dan tidak berada dalam kawalan pemerintah. Maksudnya kat sini,
sesuatu pertahanan ataupun sesuatu organisasi yang ditetapkan untuk memerangi pemberontak ni boleh melakukan memerangi pemberontak jika pemberontak ni melakukan tentangan ataupun penentangan secara terbuka. Dah tak boleh terkawal maksudnya. Barulah kita boleh menentang pemberontak tu. Seterusnya, pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pengkalan. Jika sudah mereka sudah punyai kubu ataupun senjata ataupun tentera sendiri untuk melakukan penentangan, boleh kita memerangi pemberontak tersebut. Seterusnya, pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan mereka sendiri. Maksudnya, walaupun prinsip dia salah, tapi dia dah ada cita-cita ataupun matlamat untuk melakukan pemberontakan. Jadi, orang yang telah ditugaskan ataupun organisasi ataupun kumpulan yang telah ditetapkan untuk memerangi pemberontakan ni boleh membuat ataupun menentang pemberontak ni jika pemberontak tersebut sudah memang ada strategi untuk memberontak. Okey, kita lihat cara menghadapi pemberontak. Yang pertama, memberi pandangan dan nasihat. Okey, pemerintah Islam sendiri boleh berunding. Contohnya memberi pandangan ataupun nasihat melalui perundingan lah dengan mereka yang memberontak tu supaya mereka pulang ke pangkuan jemaah Islam. Maksudnya berbincang. Baik, seterusnya, ketika perang sedang berlaku, tidak boleh mengejar musuh yang meninggalkan medan perang. Okey, walaupun kita sedang berperang dengan pemberontak, tetapi ada salah satu anggota pemberontak tu lari meninggalkan medan perang. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh sama sekali mengejar musuh tersebut untuk kita macam balas dendam lah. Sedangkan musuh tersebut sudah surrender, sudah mengalah lah, mengaku kalah. Okey, jadi seterusnya, dan kita juga tidak boleh hukum mereka yang telah lemah ataupun cedera. Maksudnya walaupun pemberontak tu sendiri cedera ataupun lemah, kita tidak boleh terus hukum. Kita tak boleh lagi hukum kerana mereka sudah dalam keadaan yang lemah. Seterusnya, tidak boleh merampas harta mereka sebagai ghanimah. Maksudnya kita tidak boleh rampas harta pemberontak ni sebagai harta rampasan perang. Alhamdulillah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini dan kita akan jumpa di kelas yang akan datang pada tajuk yang akan datang. InsyaAllah, bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.